Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah azza wajalla. Dapat kita teruskan lagi perbahasan kita berkenaan dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita yang lalu. Hari ini kita masuk ke bab yang muka surat 31, ya, surat 31. Kalau yang pakai kitab Arab tu muka surat 29. Okey, bab fi adabil muta'allim wal muallim wa afatil ilm wa bayanil ulama'is su' wa ulama'il akhirah. Iaitu berkenaan dengan bab penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu, adab-adab adabil muta'allim, adab-adab penuntut ilmu, guru, pengajar, dan penyakit-penyakit ilmu, dan juga keterangan berkenaan dengan ulama' su' dan ulama' akhirat. Ulama' su' ni ulama' jahat, yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, ya. InsyaAllah. Ammal muta'allim fayambari lahu taqdimu taharatin nafsi an ghazailil akhlaq wa mazmumul sifat izil ilmu ibadatil qalb. Iaitu penuntut ilmu hendaklah mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang buruk, kerana ilmu adalah ibadah hati, ya, ibadatul qalb. Ibadatul qalb dalam bahasa Arab ni ibadatul qalb, ibadah qalbi, ya, qulub. Iaitu kita mendahulukan, iaitu penyucian jiwa, ya, sebelum kita penyucian jiwa daripada apa? Daripada akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk, ya, kerana ilmu itu adalah ibadah kepada qulub. Jadi sebelum proses menuntut ilmu itu hendaklah talibul ilm, ya, talibul ilm menyucikan dirinya daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, ya. Mesti melaksanakan tafsiyah jiwa dia. Mesti menyucikan jiwanya daripada sifat-sifat yang buruk, supaya, ya, perjalanan dia untuk menuntut ilmu itu tidaklah didasari dengan niat-niat yang buruk, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Maksudnya dia memulakan niat untuk menuntut ilmu itu ikhlas kerana mengharap wajah Allah azza wajal, bukanlah mengharapkan supaya suatu hari nanti dia diangkat sebagai ulama, ataupun suatu hari nanti dia boleh berdebat dengan ulama, ataupun pada suatu ketika nanti dia boleh berdebat dengan orang-orang yang bodoh.
Maksudnya dia akan mendapat kedudukan daripada perjalanan dia menuntut ilmu itu. Ya. Sebab kita tengok sebelum ni kita telah bincang berkenaan dengan alim, orang alim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan mereka seperti tanah. Ada 3 jenis tanah yang kita sebutkan, yang telah disifatkan oleh Rasulullah, iaitu tanah yang menampung air saja. Yang kedua, tanah yang apa dia? Yang meresap air, ya. Dan yang ketiga? Yang mana? Telus, menumbuhkan tanaman, ya. Yang mana tanah-tanah ini sifatnya berbeza. Ada yang sekadar dia menampung ilmu dan menyampaikan ilmu, tapi tidak memberi kesan pada jiwa dia. Dan ada tanah yang subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberi hasil pula kepada orang lain, ya. Begitulah sifat orang yang alim ini. Bila dia ada sifat yang buruk pada dirinya, dia mudah jadi dengki pada orang yang lain. Dia mudah menjatuhkan orang lain. Mulutnya ringan, ya, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Mudah berbohong, ya, tidak amanah dan sebagainya. Jadi kebersihan jiwa itu adalah sesuatu yang penting. Baik. Cuma kalau saya nak bincang tentang ibadatul qalb ni, dalam bahasa Arab tak ada masalah. Kulub ni dalam bahasa Arab maksudnya jantung. Jantung. Tapi kalau bila dia terjemah dalam bahasa Melayu, dia tak pergi terjemahan jantung. Dia pergi terjemahan hati, terjemahan hati, kan? Kerana ilmu adalah ibadah hati, kata. Tapi dalam dewan bahasa dan pustaka saya tengok ada penafsiran juga. Hati itu pergi kepada jantung juga, kan? Kalau dalam bahasa Arab tu kulub. Kalau dulu bahasa Melayu kita guna qalbi. Yang kalbu. Kalbu tu dekat sikit lah. Walaupun dalam bahasa Arab kalbun ni maksud dia anjing, kan? Itu yang Piramli guna kalbun malami tu, kan? Kalbun malami. Jadi kulub, ya, kulub ni jantung. Dia bukan hati. Kalau bahasa Inggeris tu tepat juga, heart attack, heart disease, kan? Dan kalau hati ni liver, kan? Dia sesuatu yang berbeza, ya. Sebab apa kita buat sedikit penekanan tentang hati ni, ya? Sebab sebenarnya guru kita dah bincang dah benda ni. Saya ingat 12 tahun yang lepas, ya, berkenaan dengan kejadian manusia itu, ya, kejadian manusia itu yang mana selama ini kita seolah-olah teorinya mengatakan, kita pun ada doktor sini, kan? Teori itu mengatakan otak ini sebagai tempat memproses maklumat, kan? Tempat memproses maklumat. Sedangkan kalau kita merujuk kepada nas-nas, ya, merujuk kepada nas, seolah-olah nas itu mengisyaratkan kulub, jantung, ya, jantung. Dia menggunakan istilah kulub. Kalau kita tengok apa ni, beberapa contoh, saya bagi contoh. Okey. Okey, kita solat dulu. Okey. Okey, insya-Allah kita sekejap, insya-Allah. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rabb hadhihi da'wati tamma salatu wa qamat Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Okay, alhamdulillah. Okey. Barakallahu fiik, ya. Insya-Allah kita sambung semula
berkenaan dengan qalbun. Kalau kita tengok daripada Al-Quran dan hadis, kebanyakannya menceritakan tentang qalbun, qulub, ya. Kita tengok sirah Nabi SAW ketika Rasulullah sebelum di peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Bagaimana Rasulullah itu bahagian tubuhnya yang dicuci adalah qulubnya, ya, itu jantungnya yang dikeluarkan daripada tubuhnya, ya, yang diisi dengan apa? Iman dan hikmah, kan? Itu boleh wujud perbahasan dalam sirah. Dan juga bagaimana Rasulullah SAW juga meletakkan tangan dia di atas dada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya, meletakkan juga di jantung. Dan banyak hadis Nabi SAW berkenaan dengan takwa itu di sini, kan? Rasulullah meletakkan di jantung juga, kan? Dan kalau kita tengok nas dia daripada Quran sendiri, ya, saya bagi satu contoh, surah Al-Hajj. Boleh semak kalau siapa ada, surah Al-Hajj ayat 46, ya. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun la yasma'una biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, ya. Maksudnya, adakah oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di bumi supaya mereka melihat kesan-kesan tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada qulub yang dengannya mereka dapat memahami, ya, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Dan dalam kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tapi yang buta itu adalah mata hati yang terdapat di dalam dadanya. Kan maksudnya proses memahami itu adalah di jantungnya. Di jantungnya. Dalam bahasa komputer Salimi sini, barangkali otak kita ni mungkin storage lah. Storage, kan? Tapi prosesor itu di jantung yang memproses maklumat, ya. Tapi kalau saya baca jurnal kardiologi, ya, kardiologi, saya ada terbaca juga jurnal kardiologi, sebahagiannya saintis barat juga agak bersetuju hubungan emosi dengan jantung tu, ya, hubungan emosi dengan jantung. Di mana kalau kita tengok beberapa contoh, yang saya tu kita contoh sikit berkenaan dengan ni. Contoh catatan yang dibuat oleh Syekh Abdul Majid Zindani, saintis di Yaman, ya. Bagaimana dia mengkaji mereka yang menukar jantung kepada jantung buatan, jantung buatan. Ada teknologi jantung buatan tu. Saya pun tak pasti macam mana. Tapi seolah-olah orang yang tu dapat hidup dengan sihat, tapi dia hilang dia punya perasaan dia. Perasaan dia tu seolah-olah hilang. Benda yang menakutkan dia pun tak ada reflect kepada benda yang menakutkan, benda yang menggembirakan pun dia tak ada reflect kepada perkara yang mengembirakan. Jadi itu sebahagian daripada bukti lah. Dan kalau kita tengok catatan daripada Daily Mail, Sonny Graham, dia pernah jatuh cinta kepada siapa ni? Isteri kepada pendema organ. Pendema organ dia tu, ya, dia jatuh cinta kepada isteri pendema organ. Dan akhirnya dia membunuh diri juga sama seperti pendema organ tu. Maksudnya seolah-olah emosi itu mempengaruhi jiwa dia, kan? Dan juga banyak lagi catatan-catatan yang menunjukkan bahawa penerima jantung itu akhirnya dia mewarisi sifat. Yang selama ni dia tidak pandai melukis, boleh melukis. Selama ni dia tak suka benda tu, dia suka benda tu. Maksudnya ada kebenaran di situ. Dari sudut mukjizat Al-Quran yang menceritakan tentang peranan jantung itu sebagai pusat untuk berfikir, ya. Pusat berfikir itu adalah di jantung. Baik. Itu sebahagian lah yang perlu kita mungkin boleh kerja rumah lah, ya. Dan kalau kita tengok Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mendahulukan tentang adab-adab mencari ilmu ini dengan penyucian jiwa. Pentingnya penyucian jiwa ini kerana kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal bersumpah di dalam surah Asy-Syam, ya. Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya yang terang benderang, wal qamari iza talaha, dan bulan apabila ia mengiringinya,
wan nahari iza jallaha, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, wal laili iza yakhshaha, dan malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita, was samai wama banaha, demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat dan kukuh, ya, yang melambangkan kekuasaannya, wal ardi wama tahaha, serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya, wa nafsin wama sawaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada takwa. Penting. Kalau kita tengok khutbatul hajjah itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakannya dengan petikan-petikan Al-Quran yang menyeru kepada takwa. Ya, takwa ini proses penyucian jiwa, ya, memilih jalan takwa. Seperti mana Umar Khattab radhiyallahu an, ya, ditanya kepada sahabat yang lain berkenaan dengan pengertian takwa itu, lalu dijawab seolah-olah kita melalui jalan yang penuh dengan duri. Kena berhati-hati, mengelakkan diri daripada memperhalusi amalan diri itu supaya tidak terjebur ke dalam dosa. Ya, baik. Kalau kita tengok dalam amalan masyarakat kita lah, yang mereka namakan sebagai apa, ayat 1000 dinar. Mana datang nama 1000 dinar tu? Ya, ayat 1000 dinar tu surah apa? Surah At-Talaq, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kan beri jalan keluar pada dia, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikannya sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Tapi ayat ni jadi ayat pengasih. Dia print cantik-cantik, dia tampal kat kedai dia. Oh, ni ayat 1000 dinar dah ni, ya. Bunyi azan pun tak pergi solat. Ya. Yang penjual tu sendiri tidak menutup aurat. Malah banyak lagi benda-benda kesyirikan yang dia buat untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan takwa itu kuncinya. Bila dia bertakwa, maka Allah akan bantu dia. Ya, yang menghalangi dia dengan Allah rezeki itu adalah dosanya. Kan? Dosa. Hasan Al-Basri, ya, datang padanya orang miskin, datang padanya orang yang tidak ada anak, datang padanya orang yang ditimpa musibah dan sebagainya, diberi jawapan yang sama, ya. Istighfarlah kamu kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah. Kerana itu semua yang menjadi asbab kepada perbuatan dosa dia, ya. Dan asbab kepada datangnya rezeki yang banyak itu adalah diangkatnya dosa, diberi pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Seterusnya, wa yanbari lahu qata'ul ala'iq syaghilah fa innal fikrata mata tawazza'at qasrata an idrakil haqa'iq, ya. Dan penuntut ilmu ini perlu memutuskan, ya, hubungan-hubungan yang menyibukkannya. Kerana bila konsentrasi sudah bercabang, ia tidak sanggup, ya, tidak mampu untuk mengetahui hakikat ilmu. Maksudnya penuntut ilmu ni kena tahu perkara-perkara yang mengganggu konsentrasi dia kepada ilmu itu, ya. Gangguan-gangguannya. Kita kena tahu gangguan-gangguan kepada penuntut ilmu apa dia? Maksiat. Apa lagi? Hal-hal keduniaan yang berlebihan menyebabkan dia tidak mampu untuk mendalami ilmu itu sebenar-benarnya. Ya. Kalau kita tengok contoh, wa qad kana salaf yu'thiruna al-'ilm ala kulli syai'in, ya, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, annahu lam yatazawwaj illa ba'da al-ba'in. As-salaf mendahulukan, ya, mendahulukan ilmu di atas segala sesuatu. Ilmu dahulu. Kita tengok Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, bagaimana dia menjual segala hartanya untuk mendapatkan buku, ya, menjualkan rumahnya, menjualkan hartanya atau warisannya untuk mendapatkan buku-buku yang memberi manfaat kepada dirinya. Dan diriwayatkan, ya, bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahawa beliau menikah ketika 40 tahun, ya, kerana kesibukannya, tumpuannya kepada menuntut ilmu.
Tapi di sini kita kena faham, Musannif rahimahullah ta'ala, dia penulis buku ini, dia meletakkan ini sebagai contoh. Imam Ahmad bin Hanbal, dia melewatkan perkahwinan dia sehingga umur 40 semata-mata untuk mengejar ilmu. Tapi dia bukan qudwah lah. Bukanlah satu contoh yang perlu kita ikut lah. Kan? Ini kesungguhan yang ditunjuk oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab qudwah kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tengok ramailah para ulama Islam, ya, yang mendahulukan ilmu berbanding dunia ni lah. Dan di sini juga kalau kita tengok ada satu kisah lagi dibawa oleh musannif rahimahullah taala tentang Abu Bakar Al-Anbari. Ya. Abu Bakar Al-Anbari sehingga dia sibuk dia dengan tumpuan dia, komitmen dia kepada ilmu itu sehingga dia membebaskan semula hamba perempuan dia, ya, yang telah dihadiahkan kepadanya. Kerana apa? Hal tersebut memalingkannya kepada tumpuan ilmu dia, ya. Tapi tuan-tuan, kita kena fahamlah, ya, contoh-contoh yang dibawa ini sebagai contoh, ya, iaitu orang-orang yang saleh, orang-orang alim zaman dahulu, bagaimana mereka memberi purity, ya, memberi keutamaan kepada ilmu berbanding dunia. Tapi kita sekarang ni realiti dia, perkahwinan tu menyelamatkan dia, memberi fokus dia kepada ilmu. Sebab zaman tak sama, ya. Zaman sekarang ni dengan ramainya perempuan yang keluar berpakaian tapi telanjang, ya, yang banyak perkara-perkara yang memberi fitnah kepada agamanya, banyak syubhat, banyak syahwat, ya, di televisyennya, di media sosialnya, dan akhirnya benda ni boleh mengganggu penumpuan seorang itu kepada menuntut ilmu, ya. Baik. Kita berada di zaman fitnah, ya. Zaman mereka dah zaman fitnah dah. Tapi kita apatah lagi, ya. Kita apatah lagi. Baik. Dan kita tengok lagi. Wa alamu an yulqiya zimamahu ilal muallim ilqa'a maridun zimamahu ila tabib, ya, fayatawada'u lahu wa yubalighu fi khidmati. Orang yang menuntut ilmu, ya, dia perlu menyerahkan kendati ni kendali dirinya, menyerahkan dirinya. Kalau kendali ni macam kuda yang ada tali itulah, menyerahkan tali itu yang memegang kuda itu kepada gurunya, kepada gurunya, seperti orang sakit yang menyerahkan dirinya kepada seorang doktor, kan, kepada seorang tabib, bertawaduk kepadanya dan berusaha berkhidmat kepadanya semaksimal mungkin. Maksudnya di sini, ya, maksud musannif ini adalah bila kita menyerahkan diri kita kepada guru, ya, maka di situ kita perlu menjaga adab-adabnya, ya, perlu menyerahkan kepercayaan itu kepada guru. Sebab tu penting kita pilih guru dulu, ya, pilih guru dulu. Jangan tiba-tiba dapat guru terus menyerahkan segalanya, ya, seperti mana orang-orang sufi, ya, yang memperlakukan diri mereka seperti mayat di depan orang yang memandikan mayat. Seolah kau guru nak buat macam mana, kan? Tapi prinsip ahli sunnah jelas, ya. Prinsip ahli sunnah jelas. Maksudnya di sini, sebab apa dia bagi contoh tabib. Tabib ni, kalau kita jumpa tabib ni, kita jumpa doktor ni, kita cerita sakit kita, doktor ni akan cerita ni, awak ni kena makan ubat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia beriman semua. Dia percaya, kan? Dia tak ada di situ kalau dia kata tak betul ni, kan? Tak betul ni. Doktor cakap tak betul ni. Doktor bohong ni. Pada pendapat saya macam ni. Dia berdebat pula dengan doktor tu. Maksudnya silap lah. Dia pergi jumpa tu menyerahkan dirinya untuk mendapatkan khidmat. Tetapi akhirnya dia membantah pula. Membantah. Ya? Baik. Okey, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mana kisah dia? Ibnu Abbas. Wa qad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya'khuzu birikabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa yaqulu hakaza umirna an naf'ala bil ulama. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang, ya. Sini dia terjemahkan memegang pijakan pelana tunggangan, sebenarnya memegang tali tu, ya. Tali yang di depan apa ni?
yang menarik unta tu kan, pelana haiwan tunggangan itu, ya. Ibnu Abbas memegangnya dan Zaid bin Sabit, ya, sahabat Nabi SAW, dan dia berkata, inilah bagaimana sikap kita, ya. Kita diperintahkan untuk melakukan kepada para ulama kita, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, salah seorang sahabat yang kecil, tapi kedudukan dia, kemuliaan dia tinggi sebenarnya. Dia ahlul bait. Dia sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepupu kepada Rasulullah, dan kedudukan dia lebih mulia. Tapi Zaid bin Sabit itu gurunya. Ya, gurunya. Bagaimana dia merendahkan dirinya di depan gurunya, melayani gurunya, menyantuni gurunya dengan sebegitu rupalah, ya, maksudnya dia melayannya. Dia tidak kata aku ahlul bait, guru aku kan. Guru aku ni bukan ahlul bait. Maksudnya kedudukan aku lebih mulia. Sepatutnya Zaid bin Sabit, tak ada. Tak timbul itu. Bila itu gurunya, dia akan melayaninya dengan istimewa, ya. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, digelar dengan turjumal Quran, ya. Orang yang paling pakar dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Baik. Apabila seorang penuntut ilmu menyombongkan diri, ya, untuk mengambil ilmu daripada orang yang belum memiliki keunggulan, maka dia adalah orang yang bodoh, ya. Kerana hikmah adalah barang hilang daripada orang mukmin. Di mana pun dia menemukannya, maka sepatutnya dia mengambilnya. Hendaknya penuntut ilmu meninggalkan pendapatnya kerana pendapat gurunya, kerana kesalahan guru lebih berguna bagi penuntut ilmu daripada kebenaran dirinya, ya. Di sini sebenarnya mesej daripada ayat ini adalah bila kita menuntut ilmu, ya, kita mesti menghilangkan ego kita. Kadang-kala guru yang mengajar kita lebih muda daripada kita. Kadang-kala guru yang mengajar kita itu lebih mentah daripada kita. Kadang-kala anak murid ni dia mulazamah dengan asatizah lagi lama daripada guru tu. Kan? Guru tu baru graduate. Baru graduate. Dia ni anak murid ni, dia dah berapa ustaz dah dia tu, tapi dia tetap merendahkan dirinya di depan orang yang mengajar itu, ya. Sikap sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau kita tengok kisah Al-Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, salah seorang murid dia iaitu Al-Imam At-Tirmizi. Ya, Al-Imam At-Tirmizi yang menulis Sunan At-Tirmizi itu. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari kata, aku mendapat manfaat yang banyak daripada anak muridku, ya. Maksudnya dia mengiktiraf, mungkin hasil perbincangan muzakarah dia dengan murid dia itu, merendahnya dirinya, ya. Dia tidaklah membanggakan, sedangkan dia guru. Dia guru kan. Dia kata aku juga mendapat manfaat daripada pelajarku ini, ya. Samalah kita duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang ustaz pun tersilap, ditegur, ya. Ditegur dan diperbetulkan. Semua ini saling mengambil manfaat, ya. Betul, Al-Imam Al-Bukhari kata tidak berjaya seorang itu menguasai ilmu hadis sekiranya dia tidak belajar dengan orang yang lebih tua daripadanya, belajar dengan orang yang sebaya dengannya, dan belajar dengan orang yang lebih muda daripadanya. Maksudnya orang itu kalau nak mencapai taraf alim itu, dia tidak memilih usia guru, tidak, ya. Dia mengambil saja ilmu itu asalkan dengan manhaj yang benar, ya. Tidak kalau kata dia ni muda dia aku ni, cari ustaz lain. Kan, benda itu tidak menjadi ukuran, ya, tidak menjadi ukuran. Baik, ya. Kita tengok nasihat Ali, ya, radhiyallahu an. Qala Ali radhiyallahu an, inna min haqqal alim alayka an tusallima ala qaumil ammah, ya. Sesungguhnya di antara hak seorang ulama atasmu adalah hendaknya kamu mengucapkan salam kepada hadirin secara umum. Ini adab dalam majlis ilmu, ya. Maksudnya kalau masuk dalam majlis ilmu, dia bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada jemaah yang umum. Kemudian wa takhussuhu bil tahiyah,
Kemudian dia pergi depan guru dia bagi pula Assalamualaikum lagi pada guru dia tu. Kan? Mengkhususkan pula salam pada gurunya. Itu adab. Adab dia, kan? Maksudnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pergi ke depan guru tu, Assalamualaikum. Sekali lagi. Maksudnya kedudukan seorang guru itu, ya. Adab seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Kita tengok sekarang kadang-kadang kurang adab, terutama orang-orang muda lah. Orang-orang muda kan. Kalau kita mengajar tu, pintu belakang dia masuk. Kan? Tengah mengajar, pintu belakang dia keluar. Kan? Kita ada nak peduli lah. Kan? Adab menuntut ilmu tu telah kurang. Tapi dalam majlis ilmu seperti ini, masih lagi kita tengoklah adab-adab tu ada. Kalau majlis ilmu juga dalam kelas, kita pun sini ramai yang mengajar. Ya? Syekh Zaidi, Syekh Ismail. Ramai yang mengajar. Kan? Bagaimana anak-anak muda sekarang dari segi adab dia menuntut ilmu tu. Ya? Adab menuntut ilmu. Penting. Ini yang dijaga oleh para ulama. Sehingga kan ilmu itu diberkati. Ya? Berkat. Di mana nampaknya hilangnya keberkatan ilmu. Kalau kita tengok orang yang belajar agama, bila hilang keberkatan ilmu itu, antaranya adalah dia tidak mampu untuk mengajar. Dia tidak mampu untuk menyampaikan. Lama dia duduk dengan ustaz, 10 tahun, 20 tahun. Dia sendiri pun kelang kabut. Kata, kau ni tak laki lama lah dengan ustaz tu. 10 tahun, 20 tahun. Jadi tak ke mana? Ya? Untuk iqamatil hujjah pun tak mampu. Untuk menegakkan amalan dirinya sendiri pun tak mampu. Sebab tidak ada keberkatan ilmu. Ya? Wa anta jelis amamahu. Ya? Dan mengkhususkannya dengan penghormatan lalu duduk di depannya. Ni antara sunnah juga, ya. Kita memenuhi majlis-majlis ilmu, iaitu memenuhi saf-saf yang di hadapan, kecuali muslimat lah, kan, duduk di depan. Kita tengok ada hadis-hadis berkenaan dengan bagaimana Rasulullah ni bila mengajar para sahabat tu duduk diam. Kalau burung duduk atas kepala tak lari. Diam, kan? Maksudnya macam tu adab, ya. Duduk depan-depan. Tengok hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang berkenaan dengan Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia itu, bagaimana dia datang dan mengajari para sahabat, ya, bagaimana menuntut ilmu, ya, duduk di depan guru. Duduk di depan guru. Baik. Wala tushiru indahu biyadik. Ya. Dan jangan menunjuk di depannya dengan tanganmu. Maksudnya kalau bercakap ni dengan ulama, dengan guru, jangan tunjuk-tunjuk jari. Jangan tunjuk jari macam tu, kan? Kadang-kadang dah jadi amalan, kan? Depan ni, depan muka, kan? Kan? Kalau orang-orang yang berusia, kita maafkanlah, kan? Dan memang dia punya cara dia macam tu, kan? Kita pernah jumpa, kan? Pernah jumpa, kan? Depan hidung, dia tunjuk, kan? Dia tanya soalan. Tapi macam ni, kan? Tak apa. Yang tu kita, kan? Kena sabarlah, kan? Baik. Wala takhmiza bi'ainik. Ya? Dan jangan memberi isyarat dengan matanya. Dengan matamu. Maksudnya, jangan buat isyarat mata dengan ulama, dengan guru. Ya? Itu satu yang tidak ada adab. Macam tak puas hati, macam tu, kan? Buat muka tak puas hati, kan? Tidak, Kalau ada benda tu, kita selepas majlis, kita jumpa dan kita cakap dengan baik, kan? Wala tuksiru alaihi su'al. Yang ni, dan jangan banyak bertanya kepadanya. Banyak bertanya ni maksud dia pertanyaan yang mengganggu majlis. Pertanyaan yang mengganggu ustaz itu menyampaikan ilmu. Ya? Banyak bertanyanya. Boleh, tak ada masalah. Bila dibuka ruang, kita bertanya. Kan? Tapi sehingga bertanya, ya, ada pula soalan yang provokasi. Ya, bukan soalan untuk mendapatkan pencerahan, tak. Tajuk entah berapa dah, kita tengah bercakap bab lain pun dia angkat tangan, dia tanya. Itu salah satu tidak ada adab dalam menuntut ilmu, ya. Nak sekarang, kan, ada media sosial ni, kan. Assalamualaikum Ustaz, minta penjelasan tentang ni, kan. Cepat sikit Ustaz. Dia kan, cepat sikit, kan. Kita terbaca lagi. Kan. Kadang-kadang datang 10, 20 mesej, kan. Tak sempat nak baca, kan. Ustaz baca tak mesej saya ni? Kan. Maksudnya dia dah media sosial, kan. Kita tak tahu emosi sebenar orang yang bertanya, tapi kadang-kadang
ayat dia tu, macam nak gaduh kan? Kan? Kita kena sabarlah. Okey. Kemudian wala tu'inuhu fil jawab. Ya. Okey, semua dah ditunjuk ni oleh Sayyidina Ali. Dan jangan membantunya menjawab. Maksudnya dalam majlis ilmu, sekiranya guru itu menjawab sesuatu persoalan dan kita tahu jawapannya, kita rendahkan suara ataupun kita minta izin daripada guru untuk memberi penjelasan ataupun guru yang muka ruang, ya. Mungkin ada antum ada yang faham isu ni, insya-Allah dipersilakan kan untuk menyampaikan apa yang dia tahu, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Wala tuliha alaihi iza kasil, ya. Dan jangan memaksanya bila ia sedang lemah ataupun sedang malas. Maksudnya ustaz ni, guru-guru kita ni kadang-kadang ada timing dia juga, kan? Dia letih, kita pun paksa dia, push dia. Itu sesuatu yang tidak baiklah. Mungkin dia sibuk ke malam tu dia pergi mengiringi jenazah ke, ada urusan di mana-mana ke kan. Jadi dia balik kita tu, kenapa batal ni, kena on juga kan. Okey, contohlah kan. Contoh, ya. Baik. Kemudian la ta'khudhu wa la tusifu. Okey. Saya baca yang terjemahan tu lah. Dan jangan membantahnya bila dia menolak, ya. Sekiranya dia mendiamkan diri daripada menjawab persoalan, maksudnya kita tidak membantahnya. Mungkin ada maslahah di situ, dia tidak menjawab soalan tersebut dalam majlis tersebut. Itu ada kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang guru, ya. Dan jangan memegang bajunya bila dia bangkit, maksudnya kita memegang bajunya untuk menariknya, untuk, ya, untuk bertanya kepadanya dan sebagainya. Dan jangan menyebarkan rahsianya, ya. Ada waktu ketika dia menyampaikan rahsia-rahsia peribadinya, jangan kita sebarkan. Dan jangan mengribah seseorang di depannya. Yang ni kita kena buat penjelasan sikit, ya. Jangan mengribah seseorang di depannya. Okey, maksud di sini wala takhtabanna indahu ahadan ni, kalau kita menanyakan soalan, ya, kalau kita menanyakan soalan, maka jangan kita menyebutkan, jangan kita menyebutkan nama. Contoh, Syekh fulan berkata demikian dan demikian, ustaz sekian kata sekian dan sekian. Ini menyebabkan berlaku macam adu domba, ya, adu domba, sehingga kan berlaku perselisihan pula dia dengan ustaz yang lain, ya. Sebab tu adab menanyakan soalan ini kita cakap secara umum tanpa kita menyebutkan nama orang yang memberi pendapat tersebut. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, Syekh Utsaimin menurut ustaz-ustaz kita yang bertalaki dengannya, kalau dia ada penuntut ilmu yang menanyakan soalan sambil menyebut nama syekh yang lain, dia tidak akan menjawabnya, malah kena hentam lagi dengan syekh. Kan disebut, ya syekh ni sebut macam ni, syekh ni sebut. Memang kena dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dia akan jawab soalan tanpa meribah orang lain, tanpa menyebut, sebab berlaku konflik nanti. Berlaku konflik, ya. Baik. Kemudian jangan mencari-cari kesalahannya, ya. Seorang guru pun manusia biasa, ada kesilapan di sana dan di sini, dan kita jangan mengungkit-ungkit kesalahannya. Dan bila ia salah, maka maafkanlahnya, ya. Jangan berkata kepadanya, ini aku mendengar fulan berkata begini dan begini, ya. Sami'tu fulanan yaqulu kaza wala innal fulan yaqulu khilafak, ya. Berkata ustaz ni kata berbeza dengan pendapat yang ustaz bagi ni, macam tadilah, ya. Maksudnya dia menimbulkan kontroversi situ. Kan? Boleh sebut secara umum tanpa menyebut nama orang yang mengeluarkan pendapat tersebut. Okey, kemudian jangan membicarakan ulama lain di depannya, ya. Kalau kita jumpa ustaz-ustaz, ya, jangan kita ceritakan ustaz yang mungkin, ya, menceritakan kehebatan itu menyebabkan guru kita terkecil hati, ya. Terutama guru kita yang dah
dah berusia kan, mungkin ada sensitifnya kan. Kita cerita pula ustaz ni kata macam ni kan, menyebabkan berlaku kecil hati, ya. Dan jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang, ya. Kita kena mulazamah dengan guru, mulazamah, ya. Sebab beza, ya, orang yang tidak mulazamah dengan guru ini, dia mengutip, dia selalulah mengutip ilmu daripada YouTube. Bukannya salah, tapi dia tidak mulazamah dalam majlis ilmu. Dia hanya melihat YouTube, rakaman dan sebagainya. Akhirnya dia tidak terdidik dengan adab. Dia tak terdidik dengan adab itu. Bila duduk majlis ilmu, insya-Allah ada ustaz kita akan bimbing kita dari segi adab dia macam mana. Ada sesi peribadi pula di situ. Jadi di situ yang lebihnya berada dalam majlis ilmu berbanding dengan, bukan kata saya nak condemn teknologi ni, tak. Benda ni memberi peluang kepada orang yang tak mampu nak hadir, kan? Yang mungkin sibuk di rumah, ada urusan lain, ya. Tapi keutamaan menuntut ilmu itu, berada dalam majlis ilmu itu tidak boleh samalah dengan kita dengar online dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian jangan menolak untuk berkhidmat kepadanya bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan, maka dahululah orang yang menunaikannya. Kerana guru ini ibarat pohon kurma yang ditunggu sebahagian daripadanya jatuh kepadamu. Maksudnya seolah-olah kita menunggu buah kurma yang masak itu. Hikmah yang ada pada guru itu, ya, yang menanti diturun bila-bila masa itu. Begitulah analoginya lah, bagaimana seseorang itu berkhidmat kepada gurunya. Okey, kemudian penuntut ilmu di awal langkahnya patut menjauhi mendengar khilafiyah, ya. Bila kita belajar memulakan menuntut ilmu ini, maka kalau boleh kita elakkan perbahasan khilafiyah. Sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang penting, ilmu tauhid, ya, ilmu hadis, ilmu Quran, ya. Elakkan khilafiyah. Bila kita menyibukkan diri kita dengan masalah khilafiyah, masalah bincang, ya, mendetailkan masalah khilafiyah tersebut, maka kita banyak masa kita habis di situ, sedangkan umur kita tidak panjang untuk kita mengejar banyak lagi ilmu-ilmu yang lain, ya. Ada orang dia cukup mahir, ya, cukup mahir. Bila ditanya padanya, oh Syekh fulan telah mentahzir Syekh fulan mentahzir, dia hafal, ya. Orang yang ditahzir, orang yang mentahzir dia hafal tu. Peperangan di antara ulama itu, khilaf di antara ulama, ya. Syekh ni tidak setuju dengan syekh ni tak setuju dengan syekh ni. Bila ditanya dia hukum hakam yang kecil, contoh tentang solat, tentang puasa, tentang hukum musafir dan sebagainya, dia tidak mahu. Kan? Dia duduk sibuk benda-benda yang besar, ya, dia sibuk benda besar. Akhirnya banyak masa disibukkan dengan benda-benda yang tidak manfaat. Kita tak kata benda itu tidak manfaat, tapi kita kena tahu kualiti masa itu, ya, kuantitinya, dan kita mencari perkara-perkara yang penting. Baik, ya. Kerana hal khilafiyah ini dapat membingungkan akalnya dan menumpulkan pemikirannya, ya. Dia patut mengambil yang terbaik daripada segala sesuatu kerana umur tidak cukup panjang untuk menguasai semua ilmu, ya. Maksud kita pilih ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang kesannya besar, ya, tentang ilmu tauhid, tentang ilmu hati dan sebagainya, ya, yang menjadi landasan kepada amal soleh. Kemudian memberikan banyak waktunya kepada ilmu-ilmu yang paling mulia, iaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat, dan dengannya keyakinan dapat dicapai sebagaimana yang telah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengakui hal itu padanya, di mana beliau bersabda, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikasratis saum wala salatin walakin bisyai'in waqara fi sadrihi." Abu Bakar tidak mengungguli kalian dengan banyak puasa dan salat, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di dalam dadanya, ya. Hadis ni hadis yang dibincang oleh para ulama. Kebanyakan ulama mendhaifkannya.
Cuma ada riwayat mengatakan ini bukanlah hadis. Ini adalah pujian daripada salaf yang bernama Abu Bakar Al-Ayyash. Ya, Abu Bakar Al-Ayyash dia memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan kalam begini. Maksudnya ini bukan hadis lah, ya, bukan hadis. Sebab bila hadis ini dihukum dhaif, ya. Boleh cek dalam silsilah ad-dhaifah, ya, Albani rahimallahu taala. Cuma sebahagian ulama mengatakan ini bukan hadis. Ini satu perkataan ulama salaf yang bernama Abu Bakar Al-Ayyash kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, berkenaan Abu Bakar As-Siddiq. Sikap Abu Bakar As-Siddiq, ya, apa yang ada dalam jiwanya itu yang menyebabkan dia mulia di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, peranan dan kewajipan pendidik dan pembimbing. Maksudnya peranan dan kewajipan guru, seorang guru memikul beberapa peranan dan kewajipan. Di antaranya, yang pertama, menyayangi anak-anak didiknya, memperlakukan mereka sebagai anak-anaknya sendiri dan tidak mencari upah dalam upayanya menyampaikan ilmu kepada mereka. Tidak bertujuan mendapatkan pujian dan balasan. Sebaliknya dia mengajar dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jal. Ya. Maksudnya guru itu mengajar dengan penuh keikhlasan, ya, menganggap anak-anak muridnya sebagai anak kandungnya, ya, anak kandungnya. Di sinilah datangnya kasih sayang, ya, dan keikhlasan, dan tidak mengharapkan bayaran dan sebagainya, ya. Baik. Tidak memandang dirinya berjasa kepada muridnya, sebaliknya keutamaan adalah milik mereka. Sebab mereka telah menyiapkan hati mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menanam ilmu di dalamnya, ya. Seorang guru harus bersyukur kerana adanya pelajar. Kerana pelajar itu datang dengan membawa jiwanya, membawa tanaman yang perlu ditanam oleh guru, perlu disiram oleh guru, perlu dibajai oleh guru, ya. Maksudnya seorang guru itu dia perlu menghargai, ya, pelajarnya, para penuntut ilmu. Mereka ibarat orang yang meminjamkan ladang bagi siapa yang menanamnya. Maka seorang guru tidak patut mencari upah kecuali daripada Allah semata-mata. As-salaf sendiri menolak menerima hadiah daripada murid mereka, ya. Baik. Ini keutamaan para guru, ya, yang tidak meletakkan harga, ya, tidak meletakkan harga kepada dakwah mereka. Buka usus salasah, kita tengok Syekh Muhammad At-Tamimi bagaimana dia meletakkan prinsip utama sebagai seorang da'i. Adapun talibul ilm, ya, yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bih, mengamalkannya, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaih, menyampaikannya, dan yang keempat as-sabru ala azafih, dan bersabar atas gangguan-gangguan yang menimpanya. Kita tengok para guru kita, ya, Al-Fadhil Ustaz Rasul Dahri hafizahullah taala, ya, bagaimana dia dakwah itu ditampung dengan menjual kitab-kitab penulisan dia, ya. Begitulah amalan para salafus saleh, ya, menulis kitab, menjualkan kitab untuk menyampaikan ilmu, ya, tidak melalui sedekah dan sebagainya lah, ya, tidak meminta-minta, ya, tidak meminta-minta. Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya, Ustaz Abdul Hakim Abdad, kerana mereka banyak menulis, ya, untuk mencari untuk menyampaikan ilmu tanpa meminta-minta. Di antaranya hendaklah tidak kedekut, ya, dalam menasihati penuntut ilmu, memperingatkannya daripada akhlak-akhlak yang buruk dengan bahasa yang halus. Maksud bahasa halus ni, sekiranya guru tu ingin menegur pelajarnya, hendaklah menegurnya dengan sindiran, dengan bahasa kiasan, supaya tidak menjelek-jelekkan pelajar itu, ya, dan merosakkan hubungan dan kewibawaan pelajar tersebut, ya. Berbeza dengan masyarakat kita. Kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu, contoh dia, kalau dia guru silat, dia ada 20 ilmu, dia akan bagi 19 ilmu je kat pelajar dia. Satu dia simpan,
Ya, langkah keselamatan. Takut anak murid lawan tok guru. Maka anak murid dia pula ni menyampaikan 18 ilmu. Kan? 17 ilmu, 16 ilmu. Jadi ilmu tu makin susut. Makin susut. Ya. Dia tak sama. Macam ilmu agama lagi banyak kita sampaikan, insya-Allah makin besar manfaat dia. Jangan menyembunyikan ilmu. Maka malah ya, menyembunyikan ilmu ini mendapat ancaman daripada Al-Quran. Allah mencela ya, dan benci terhadap orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya dan menyembunyikan ilmunya. Seperti mana firman Allah dalam surah As-Saff ya, ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya. Ya. Itu pun tanggungjawab di atas kepala kita ya, yang menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita mudah menyampaikan ilmu ni. Menasihati ni suatu perkara yang mudah. Tetapi menerima nasihat dan mengamalkan nasihat itu suatu yang sangat payahlah. Ya. Kita menasihati orang senang, tapi mengamalkan nasihat kita sendiri itu suatu yang sangat payah. Satu yang sangat payah. Dan juga menerima nasihat. Itu perkataan para ulama salaf. Ya. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran juga, Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Masalul lazina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilul asfara. Bi'sa masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bandingan orang-orang yang ditanggungjawabkan dan ditugaskan melaksanakan kitab Taurat, ya. Kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti kaldai yang memikul kitab-kitab besar. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, ya. Dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ni tuju kepada ahlul kitab yang menyembunyikan ilmu. Kita pun samalah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu tapi dia tidak mengamalkannya ataupun menyembunyikan ilmu tersebut. Dia sama seperti kaldai yang memikul kitab, ya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilajmin min nar." Barang siapa yang ditanyakan tentang sesuatu ilmu, kemudian dia menyorokkannya, menyembunyikannya, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu neraka di hari kiamat kelak. Ya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan juga ada satu perkataan daripada ulama salaf bagi orang yang menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'azzibun min qalbi ubadil wasan. Seseorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ya. Orang yang ada ilmu tak beramal, diazab dulu sebelum orang yang musyrik. Ya. Sebab kita tahu benda tu, tapi kita tak buat. Kita tahu benda tu, kita tak sampaikan. Ya, kena sampaikan. Cuma fiqh dakwah ni adalah dia punya fiqh dia. Kadang-kadang bukan kita menyembunyikan ilmu, tapi masanya tidak sesuai. Ya, audien itu tidak mampu untuk memahaminya. Maka kita ada step-stepnya. Itulah dakwah. Ya, step dakwah. Kita oleh kerana kita takut, mungkin oleh kerana kita takutkan cemuhan, kita menyembunyikan benda tu. Menyembunyi ataupun mengeluarkan pendapat yang salah. Ya, baik. Dan juga terdapat juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
ulaika yal'anahumullah wa yal'anamuhumul la'inun. Ya. Ulaika yal'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Ya, surah Al-Baqarah ayat 159. Jadi jangan sampai kita tidak menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu, ya. Baik. Jadi kena sampaikan ilmu. Dan seterusnya, hendaklah memperhatikan kemampuan, kefahaman dan kadar akal penuntut ilmu. Tidak menyampaikan kepadanya apa yang belum dia fahami dan belum dikuasai oleh akalnya. Diriwayatkan oleh Nabi SAW, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Saya diperintahkan untuk berbicara kepada manusia dengan kemampuan akal mereka. Hadis ni sanadnya dhaif. Tapi disokong, ya. Disokong oleh hadis yang lain. Riwayat Bukhari, ya. Nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazziballahu wa rasulahu. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian mahu bila Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya menyampaikan sesuatu yang boleh difahami, boleh dicerap oleh mad'u itu, orang yang disampaikan. Dan satu lagi, ada riwayat satu lagi, Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, ma anta bimuhaddis qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kamu tidaklah menyampaikan sesuatu kepada kaum yang belum terjangkau oleh akal mereka, kecuali pembicaraan tersebut akan menjadi fitnah bagi sebahagian daripada mereka. Maksudnya, bila kita sampaikan sesuatu perkara yang tidak tercapai oleh akal mereka, benda itu jadi fitnah kepada Allah dan Rasul. Menjadi fitnah pada agama. Ada orang tertentu, yalah, kita nak ajak dia kepada sunnah, kita tengok kecenderungan dia, kemampuan dia. Dia orang yang banyak amalan dia. Suka pergi ke masjid, amalan, kan. Jadi orang macam ni mungkin kita berbetulkan, kita ajak dia kepada perbahasan yang ringan. Sifat solat Nabi, kan. Oh, solat Nabi macam ni. Kita, ya, sesuai dengan cirinya yang suka beribadah. Orang-orang yang telah veteran contohnya, kan. Jangan kita bawa dia perbahasan fiqh. Dia pergi kepada permasalahan tauhid. Ya. Apa perkara yang mengurangi tauhidnya, apa perkara yang merosakkan tauhidnya, apa perkara yang menguatkan tauhid dia. Ini sesuatu yang sesuai dengan kedudukan dirinya. Kan? Seorang tua yang melazimi jumpa bomoh dengan sihirnya, dengan amalan khurafat, amalan syirik dan sebagainya, kita pergi kepada perbahasan tauhid secara ringan. Kan? Adapun orang-orang yang bersedia untuk menuntut ilmu, yang datang ke majlis ilmu, maka kita bentangkan, ya. Di sini ada kelas tauhidnya, ada kelas fiqhnya, ada kelas tafsirnya, kelas hadisnya, ya. Jadi di situ perbahasan dia sesuai. Kita nak install benda ni kena sesuai lah dengan hardware. Kan? Hardware biasa kita hentam software yang baru, jam lah. Kan? Baik. Maka kita berbicara kepada manusia sesuai dengan akal mereka, ya. Jadi tuan-tuan ni semua orang yang hebat-hebat, cerita tinggi-tinggi pun tuan-tuan boleh capai, kan. Sebab dulu dah sampai makam lebih tinggi dari ustaz. Kan? Dah orang kata sejengkal lagi jadi wali. Kan? Baik, ya. Kemudian kita tengok Ali radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya di sini ada ilmu. Seandainya aku menemui orang-orang yang mahu membawanya. Di sini tu kalau kita tengok maksud dia adalah di dadanya. Ya, sama dengan perbahasan kita tadi lah, di jantung itu, ilmunya di jantungnya. Baik. Sini ada syair daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Boleh kita ambil manfaat. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "A'ansuru
zurran baina sarihatin na'am a'anzimu manthuran lira'iyati ghanam. Apakah aku menebarkan mutiara ataupun permata, ya, kepada unta-unta, ya? Apakah aku menyusun kata-kata indah, ya, bagi pengembala domba? Domba ni kambing. Kambing. Waman manahal juhal aliman adha'ahu wa man mana'al mustawjibin faqad zalam. Ya, barang siapa memberikan ilmu kepada orang-orang yang bodoh, dia akan menyia-nyiakannya, dan barang siapa menghalang-halanginya dari orang yang berminat, dia telah membuat kezaliman. Ya, maksudnya memberikan barang berharga kepada unta tidak ada nilainya, ya, dan menyusun kata-kata indah kepada orang yang mengembala kambing, dia satu perkara yang sia-sia, ya. Dan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bodoh, maksudnya orang yang tidak mampu akal dia atas perkataan kita, ya, maka dia telah menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan orang tersebut, dan sekiranya dia menghalang-halangi orang yang berminat, orang yang ada kemampuan untuk menerima ilmu, tapi dia menghalanginya, dia telah membuat kezaliman. Ya, baik. Ini orang kata fiqh dakwah lah. Fiqh dakwah. Baik. Kita habiskan sikit lagi. Dan di antaranya, hendaklah seorang pendidik mengamalkan ilmunya, perkataannya, tidak mendustakan perbuatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri, ya, kewajipan pada dirimu padahal kamu membaca Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 44. Dan Ali radhiyallahu an berkata, dan malapetaka yang menimpaku kerana dua orang, iaitu orang berilmu yang melanggar dan orang bodoh yang tekun beribadah. Ni hari-hari kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada dua kelompok. Ghairil maghdub, golongan yang dimukai, golongan yang ada ilmu tapi menolak kebenaran, iaitu golongan Yahudi. Waladdallin, dan golongan yang sesat, ya, iaitu kaum Nasrani, orang yang jahil tapi tekun dia melaksanakan ibadah, ya. Dan ini adalah keburukan dan malapetaka, ya. Orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmu, dan orang jahil yang kuat dalam ibadahnya. Maka kedua-duanya adalah merosakkan agama, ya. Baik, kita dah sampai 9.30. Nak teruskan ke? Tu nak pergi kepada soal jawab. Soal jawab, okey. 8.30, 9.30, sejam, Okey, insya-Allah kalau ada persoalan, ya, yang boleh kita bincangkan, insya-Allah. Ya. Letak di frontal lobe, bahagian itu frontal otak yang kawal kita punya emosi kita. Hati ni macam enjin, dia hati ke jantung? Jantung, okey, okey. dia pump darah ke otak. Okey, okey. Apa takwil ni? Takwil. Batin. Okey. Batin dan zahir, ya. Okey, sebahagian ulama ada membahaskan dari segi tu, ya. Dari segi tu. Tapi kita cuma, yang ni lontaran persoalan supaya, sebab banyak perkara yang selama ini kita dimomokkan seolah-olah benda itu adalah suatu kebenaran. Hakikatnya dia masih teori yang masih boleh dipertikaikan, kan?
Contoh kalau kita berada di zaman Charles Darwin, mungkin masa tu ramai manusia yang akan beriman dengan teori evolusi dia, bahawa manusia ini hasil evolusi monyet. Kan? Kalau orang tu tidak adanya kefahaman agama, dia akan menerimanya bulat-bulat lah. Dan saya difahamkan bila teori Charles Darwin itu berkembang, ketika itu para penuntut ilmu yang berada di barat pun dia perlu akad sumpah menerima teori tersebut untuk melayakkannya bergraduate di universiti-universiti tertentu. Jadi akhirnya saintis barat sendiri mengkaji dan itu ada satu pembohongan lah, kan. Begitu juga teori neocentrik dan heliocentrik, kan. Sama ada bumi ini adalah matahari itu sebagai pusat planet-planet ataupun bumi ini sebagai pusat planet-planet. Itu pun masih berlaku khilafiah juga. Khilaf di kalangan saintis, kan. Saintis sendiri pun masih berlaku dua kelompok, kan. Sedangkan nas-nas Al-Quran itu menjurus kepada neocentrik, neocentrik. Mungkin kita kena buat daurah khas tentang neocentrik dan heliocentrik. Kan? Bagaimana isyarat-isyarat daripada Al-Quran, daripada hadis sendiri, daripada asar yang sahih menunjukkan seolah-olah bumi itu tidak bergerak, kan? Sedangkan yang telah disilibuskan, yang kita pegang sampai sekarang peringkat universiti adalah heliocentrik lah, kan? Dan begitu juga dengan jantung ini, dia adalah satu lontaran perbincangan, ya. Sama ada dia dari segi batin ataupun zahir. Tapi maksudnya jantung itu, benda ni kena pakar dia lah yang cerita. Ni lontaran sebab kita bincang tentang kulub tadi. Cuma masalah kita ni hati tu. Kita kata hati jantung kan. Sebenarnya benda tu jantung. Dari segi istilah ya. Tapi dari segi saintifiknya yang saya bagi tadi lah. Contohnya kenapa jantung Nabi dibedah, ya. Kenapa Rasulullah meletakkan tangan di atas jantung Ibnu Abbas dan mendoakannya. Dan dalam hadis juga disebut keadaan kulub itu yang mana maksiatnya menghitamkannya, ya. Menghitamkan hati itu. Menghitamkan jantung, ya. Kulub yang hitam itu, ya, disebabkan dosa-dosa. Dan juga doa kita kepada Allah yang sabit daripada hadis, ya muqallibal qulub, ya, wahai yang zat yang membolak-balikkan hati. Seolah-olah peranan jantung itu begitu besar pada diri manusia, ya, bukan sekadar mengempam darah, tetapi ia juga kalau tengok ni lah hipotesis penulisan lah, ya, otak ini sebagai pusat memori, ya, segmen-segmen otak ini seolah-olah storage kepada memori. Dan jantung memerlukan memori dan data. Ni saya terjemahkan. Maka memori diambil daripada otak. Ya. Kemudian jantung memproses data tersebut, maka lahirlah proses berfikir. Sebab kita selama ni berfikir di sini, kita ingat sini. Punya berfikir itu isyarat daripada nas itu berfikirnya. Ada pula orang tanya, kenapa kalau saya berfikir kepala saya panas? Hadis pun panas juga. Hadis kan, prosesnya di sini. Kan? Jadi benda ni persoalan yang perlu kita kaji lah, ya. Saya tak kompeten untuk membicarakan soal ni. Doktor lagi kompeten, kan. Dia akses kepada ni perbincangan ni. Dan ini sekadar lontaran lah untuk kita fikirkan. Mungkin ada penulisan para ulama, ya. Mungkin boleh rujuk juga Syekh Az-Zindani, ya. Dia saintis dan ulama di Yaman yang banyak menulis tentang Ijazul Quran, tentang hubungan sains dengan Quran ni yang sangat detail lah. Syekh Abdul Majid Zindani, ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ke situ pun maksudnya segumpal tu maksudnya antara hati dan jantung. Tapi jantung tu segumpal tu kat mana sebenarnya? Wallahu a'lam, kan. Partition jantung tu kita. Kan? Mungkin perkara gebiar. Ada perbincangan, ya. Sebab tu yang doktor cakap tadi tu,
Sama ada dari segi batiniah dia ataupun zahiriah dia tu. Kan? Jantung tu ada. Dia tak ada? Okey. Oh, yang dikatakan hitam tu Batiniah. Adalah. Itu sebab tu kalau ni kan kita tengok dia boleh hitam kan. Tapi peranan dia tidak sebesar jantung peranan dia. Jantung. Okey. Jantung bergerak dia koma kan, tak mati kan. Okey. Okey. Dia masih boleh running masih boleh running. Kipas jalan. Okey. Jadi komputer tu sendiri kalau kita tengok yang dilakukan prosesor memproses data, dia proses data, dia nak bagi data dia memerlukan memori. Kalau memori prosesor pun tak jalan juga. Tak jalan memori gantung tu prosesor tidak. Yang tu kita kena buat daurah khas tu. Kan? Sebab kalau manusia jantung boleh pumping berita yang otak. Pasien yang koma 10 tahun pumping lagi otak Okey, memori tak ada tu. Memory loss kan. Otak stop lah. Sebab yang bawa darah dia oksigen tu kan. Bagus tu. Persoalan yang perlu dibincangkan. Ya. Yang masuk cuci tu cuci apa? Cuci fizikal ke? Cuci batin ke? Cuci jantung fizikal? Sebab yalah zulumat ni kan. Orang kata macam kita tengok yang Al-Imam Asy-Syafi'i bila memori dia agak terganggu dengan satu perkara dia, kemudian dia mengadu kepada Waqi'. Waqi' ni gurunya lah. Syaqautu ilal Waqi' su'il hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian Waqi' menasihati dia, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Hendaklah kamu menjauhkan maksiat. Menjauhkan maksiat. Fa'akbarani bi'an al-ilmun nur, ya. Wa nurullah la yahdi li'asi. Dan aku dikabarkan oleh Waqi' bahawa ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tak boleh masuk dalam tubuh orang yang maksiat. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i terpandang, ya, terpandang aurat lah, ya, menyebabkan gangguan dia. Maksudnya dia mata-mata jatuh ke jantung kita tak tahu kan. Sebab pahala ni sesuatu yang ghaibiyat lah, ghaibiyat, ya, ghaibiyat. Kesan dia kepada benda, kepada hafalan itu, ada kepada hafalan, kepada prosesor tu kan, kita tak tahu. Tapi bagus persoalan ni, kalau kita nak detailkan lagi kena cari lagi lah. Mungkin saya boleh kongsi dengan doktor jurnal kardiologi yang saya jumpa tu. Doktor apa nama dia, saya pun lupa, yang mengkaji kaitan jantung itu dengan maksudnya dengan emosi, dengan seolah-olah di situ pusat berfikirnya manusia. Ya.
Dalam proses dia buka jantung asal dia bukan jantung yang Tiruan. keluar tu. Okey. Itu boleh diterapkan. Itulah. Dia lupa tak benda tu. Cuma yang kami fikir macam mana dia yang saya kata tadi, bila dia buka jantung sebarang air, dia dapat ingatan orang tubuh yang asal tu. Betul. Yang tu kena Kena semak balik tu. InsyaAllah. Sebab tu kita, orang kata fakta sokongan yang perlu dikaji semula lah. Perlu dikaji semula. Ya. Jadi insyaAllah persoalan yang menarik untuk kita bincang tentang jantung tu. Ya. Tentang jantung. Dari segi apa dah? Istilahnya, dari segi saintifiknya. Ya. InsyaAllah. Barakallahu fiqh. Ya, doktor. Kemudian ada soalan lain. Macam mana pada kekotoran hati, kekerasan hati atau jantung untuk penyuciannya, cairannya, dan Allah pun mana berhati kan untuk seorang untuk syukur. Okey. Saya suka merujuk kepada tu tadi. Wasiat Imam Syafi'i tadi. Ya. Dan mukadimah pun kepada ini adalah sebelum kita menempuh perjalanan ilmu itu, hendaklah seorang penuntut ilmu itu menyucikan hatinya daripada apa? Akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang buruk. Ya. Maksudnya dia kena meninggalkan syahwat dan meninggalkan syubhat. Syahwat ni bentuk godaan-godaan maksiat dan sebagainya. Syubhat ni satu orang kata apa? Pemikiran yang liar, ya, yang mampu menggoncang manhaj dia. Ya. Dan kita tengok surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah kalau kita tengok ada satu ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah akan ajar kamu sesuatu. Itu pun isyarat. Isyarat menunjukkan hati pun, jantung ini ataupun sama ada hati, kulub ini perlu disucikan daripada dosa dulu. Taubat dulu. Barulah dia boleh menerima. Sebab ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya Allah. Ya, cahaya takkan duduk dalam tempat yang gelap. Dalam kalau kita tengok konsep yang dibawa oleh Albani rahimahullah ta'ala, tafsiyah itu. Bayangkan satu bekas yang kita nak isi dengan makanan yang sedap. Bekas makanan yang ada kekotoran di dalamnya. Bekas makanan semalam. Kotor kan? Dan basi yang masam barangkali kan. Kita hari ni kita masak sup. Kita masukkan sup dalam tu. Kita takkan dapat rasa kemanisan sup tu yang sebenar. Sebab dia cemari dengan zulumat itu. Ya, zulumat. Maka perkara pertama yang perlu dia buat, cuci dulu bekas tu. Cuci, buang dulu. Basi-basi, busuk minyak apa semalam tu, cuci, lap, bersih. Dan kita masukkan sup itu, dan sup itu akan kekal rasa dia. Dia tidak campur dengan zulumat tadi. Dengan kekotoran-kekotoran yang lain. Itu tafsiyah. Tafsiyah. Konsep dakwah pun sama macam konsep penyucian hati. Ya, kena buang dulu. Buang yang zulumat dulu. Buang zulumat, buang zulumat. Buang kesyirikan, buang kebid'ahan, buang kemaksiatan, ya. Buang yang perkara syahwat, perkara syubhat, baru kita ajarkan sunnah. Jadi boleh terima, ya. Kita pun kalau belajar Quran buat maksiat, belajar Quran buat maksiat, kesan tu tidak sampai. Ya, tak sampai sebab tercampur daripada nur, ya, campur. Baik, ya. Jadi antara kaedah-kaedah rawatan hati ini adalah meninggalkan maksiat. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, taubat dengan taubat nasuha. Dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya, ya, zikir. Termasuk dalam mengamalkan ilmu adalah berzikir. Zikir itu ibadah. Dan pastikan zikir itu zikir-zikir yang maksur. Ya, zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukanlah zikir-zikir yang direka-reka. Ya, sebab doa dan zikir satu yang sangat berbeza. Zikir itu doa, ya. Tapi zikir itu doa, dan doa itu tak semestinya apa ni? Zikir ini kena maksur, ya, maksur. Kita tak boleh nak reka satu zikir baru untuk kita, tak boleh. Doa je, doa bebas. Walaupun di sana ada maksur, tapi kita juga boleh melafazkan doa dengan lafaz sendiri, tetapi tidak mengandungi
unsur-unsur syirik, unsur-unsur kemaksiatan, masa benda tu jadi ibadah. Ya. Jadi zikir, ramai orang dia kata, ustaz saya amalkan zikir ni puluh ribu sehari apa semua kan, tapi tak mencapai dia punya, tak rasa kesan. Akhirnya bila kita cek balik, zikir dia tu pun bermasalah lah. Zikir-zikir yang bermasalah, yang direka oleh guru-gurunya. Ya. Banyaklah zikir-zikir yang 70,000, 100,000 sehari kan. Orang sampai gila, naik gila kan. Sedangkan kita cari zikir-zikir yang maksud. Ya, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, tasbih, takbir, tahmid. Benda yang ada bilangan-bilangan tertentu. Selepas solat 33 kali tasbih, tahmid dan juga takbir. Dan sebelum tidur, zikir pagi dan petang. Cukup, ya. Sebab amalan ini yang penting ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Benda tu proses. Kalau sekali-sekali datang syahwat tu, kata aku dah berzikir, syahwat datang, biasalah. Syaitan ni dia selagi kita tak mati dia datang. Memang kerja dia. Dia datang kan. Jadi itu yang kita kena tahulah. Dan yang kedua, kita kena kenal musuh kita. Syaitan tu. Kena kenal musuh kita. Bacaan yang saya cadangkan, baca Talbisu Iblis. Baca Talbisu Iblis. Kita nampak di situ halusnya, ya, perancangan-perancangan syaitan yang disusun oleh Ibn Jauzi. Ya, bagaimana syaitan menyesatkan orang ahli ibadah, bagaimana syaitan menyesatkan orang yang menuntut ilmu, bagaimana syaitan menyesatkan orang-orang tertentu, ya. Dia memperhalusi perbincangan itu, Allah. Sangat manfaat insya-Allah, ya, sangat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Tak apa, kita ambil kanan dulu. hadis-hadis ataupun petunjuk kepada Rasulullah yang macam gairah ada sebagai penuntut tentang hadis kaedah-kaedah kita nak belajar dengan nasihat Rasulullah kepada sahabat yang mana bersabar kamu dan sahabat dia lampau nak sabar dalam menuntut ilmu Okey. Sebenarnya memang menuntut ilmu ni ada marhalah dia. Marhalah dia kan. Maksudnya ada orang yang tidak sabar. Sehingga dia menempuh shortcut-shortcut yang inilah biasa orang-orang yang telah lama. Ni pengalaman sendirilah kan, pengalaman orang yang dah contoh umur dia 40, 50, dia baru start nak kenal agama. Dia membayangkan lamanya dia bermaksiat kepada Allah itu, dia perlu mencari satu jalan yang cepat dia menuju Allah. Ya, akhirnya dia cari shortcut lah. Tu yang join tarekat tu. Kan? Express nak pergi pada Allah. Kan? Tak nak dah, dia tak buang masa dah nak duduk majlis-majlis ilmu ni. Tak. Dia terus pergi zikir. Ya, dalam solat tu tak payah solat lah. Zikir dalam solat tu Allah kira. Ya, subhana rabbiyal a'la berapa kali dia dalam solat. Oh kan, pandai guru dia buat marketing tu kan. Jadi dia di-convince, dia dapat keyakinan bahawa benda tu dia betul. Jadi dia masuk join tarekat dan sebagainya. Sebenarnya menuntut ilmu ni perlukan kesabaran. Sebab tu saya selalu ulang kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Tinggi ilmunya, dia pun berpanas. Ya, duduk di depan-depan rumah para sahabat, panas, ya. Mengutip hadis Nabi SAW daripada para sahabat. Ya, bersungguh-sungguh. Dan sungguhnya menuntut ilmu itu tidaklah dapat dengan cara yang santai. Walaupun kita duduk dalam aircon ni letih tuan-tuan. Pagi sampai petang tadi dah kerja dah. Datang pula malam menuntut ilmu kan. Tu mujahadah. Tu perjuangan yang perlu kita ambil. Kalau banding zaman Nabi dulu kan, duduk tengah panas, jumpa sahabat, ada pergi ke Syam naik kuda, naik unta tu, pergi ke Syam tu. Ambil satu hadis patah balik ke Madinah. Kan? Kita ni duduk dalam satu majlis, satu malam boleh dapat 2-3 hadis. Kan? Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi menuntut ilmu mesti ada disiplin dia. Mesti ada disiplin. Ya. Sebab tu kalau kita tengok buku kewajipan menuntut ilmu yang ditulis oleh guru kita, Al-Fadhil Ustaz Rasul Dahri, mahalah-mahalah dia macam mana memilih guru, ya.
mula-mula kita dimotivasikan dengan kemuliaan menuntut ilmu, ya. Bagaimana memilih guru penting, ya. Dinamakan manhaj talaqi wa istidlal, ya. Memilih guru yang betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca buku-buku yang ahli sunnah, ya. Jangan menyibukkan diri dengan syubhat-syubhat. Kadang-kadang kita tak faham lagi. Kita Islam ni pun tak faham lagi pun. Dah kaji dah Kristian. Dah kaji dah agama lain. Dia tengok video Zakir Naik, dia dah naik semangat dia. Dia tengok video Zakir Naik, dia naik semangat. Dia meninggalkan. Sebab tu ramai orang, dia tak faham pun akidah ahli sunnah. Dia belajar dah akidah lain. Dahlah dia jadi sesat. Dia pergi kaji Syiah, dia tengok trend ni masyarakat sekarang ni kaji Syiah, dia pun kaji Syiah. Akidah ahli sunnah pun tak selesai lagi. Dah kaji Syiah, dia jadi Syiah. Ya. Kaji Illuminati, kan? Kaji benda yang saya tak kata benda tu kajian yang tak bermanfaat. Ya, kaji tentang Freemason, banyak manfaat di situ. Tapi akhirnya dia menyibukkan diri suatu perkara yang menyia-nyiakan banyak waktu untuk mengkaji perkara tersebut, sedangkan banyak lagi perkara-perkara asas yang dia tidak mampu menguasainya, ya. Ramai kita tengok di kalangan penuntut ilmu yang tergelincir dalam hal seperti ini, ya. Kalau tengok Abdullah Al-Qasimi, ya, Abdullah Al-Qasimi, boleh cari kisah dia, genius di Saudi tu, kan, boleh kata mencapai tahap ulama lah. Akhirnya, ya, boleh membicarakan soal sains dan sebagainya. Akhirnya menjadi seorang etis, mulhid. Kan, dia seorang ilmuwan boleh jadi etis sebab ada perkara-perkara yang dia tidak selesai lah, ya, dari segi manhaj dan sebagainya. Wallahu alam. Dia menuntut ilmu ni, saya kira ada disiplin dia. Kena tengok kemampuan kita, masa kita dan sebagainya. Kadang orang terlalu sibuk, contohlah orang terlalu sibuk dengan taranum. Dia cekap taranum, 10 tahun belajar taranum, tapi tanya tentang akidah dia tak tahu. Kan, jadi berlaku ketidakseimbangan di situ, kan. Wallahu a'lam. Biasa masalah yang berlaku Ustaz, dia mendahulukan ilmu lain selain tauhid. Betul. Barakallah. Dia orang pergi kepada fiqh dulu, pada hadis dulu, Ya. tafsir dulu. Ya. Sedangkan tauhid pergi lagi. Ya. Dari kat situ yang jadi konflik tu. Betul. Bila dia orang tak dapat sebenar apa itu tauhid. Betul. Banyak masalah. Barakallah. Tauhid awalan, ya, mendahulukan tauhid. Lebih lagi kita yang menyandarkan diri kepada dakwah sunnah, sekurang-kurangnya kita kena mendahulukan tauhid, memahami tauhid dulu, ya, memahami tauhid. Sebab tu kadang-kadang berlaku syubhat. Kita tak faham tauhid, kita mudah kena syubhat. Orang kata apalah korang ni, ya, tak ada akhlak dalam berdakwah, kan. Sedangkan ada satu puak yang kelihatan sangat indah akhlaknya, tapi dalam satu masa adakah clear dia akhlak dia dengan Allah dan Rasul, kan? Dia buat bid'ah, dia tak berakhlak dengan Rasulullah. Dia buat syirik, dia tidak berakhlak kepada Allah, kan? Walaupun bahasa dia manis, bahasanya lembut pendekatannya, tapi kita tengok dia seorang yang tidak berakhlak sebenarnya. Bila dia melanggar hak Allah, syirik pada Allah, melanggar hak Rasulullah, sunnah dia menambah-nambah dalam agama, akhirnya dia jadi membuat bid'ah. Dia tidak melaksanakan tuntutan, dia berkhianat dengan lafaz la ilaha illallah dan berkhianat juga dengan lafaz Muhammad Rasulullah. Situ pun kita tengok dia tidak berakhlak. Kita kata dia tak berakhlak. Tu orang memahami tauhid, ya, baru dia nampak perspektif macam tu. Kalau dia tak belajar tauhid, dia belajar benda-benda lain, dia tak nampak perspektif tu, ya. Sedangkan hak Allah dan hak Rasul tu tinggi, ya, berbanding hak manusia, ya. Sebab tu ada orang baik dengan manusia, cakapan dia baik apa semua, kita kata dia ni tak baik dia, kan. Tapi hakikat mudah kena syubhat kalau tauhid tak clear, ya. Bila ditanyakan ada seorang yang kafir kepada Allah tapi dia baik ustaz, tolong orang, sedekah macam mana, kan. Kalau orang tak faham tauhid, dia kata adakah dia masuk neraka ustaz? Dia kata neraka sebab dia kafir. Zalimlah Allah macam tu, kan. Sebab dia tak memahami tauhid.
Sebab tu ada orang buat analogi bagus kan. Analogi kata kalau dia masuk universiti tak daftar kan, tapi dia ambil exam, ni cemerlang, ni cemerlang, ni cemerlang, cemerlang, kuis cemerlang, assignment cemerlang, graduate ke tak? Dia tak daftar. Tu je analogi lah. Akhirnya dia walaupun cemerlang, dia boleh jawab, boleh skor apa semua, dia tidak dapat graduate sebab dia tak daftar nama, tak daftar. Begitu juga seorang Muslim, walaupun dia seorang ahli maksiat, dia kedudukannya lebih baik daripada orang yang kafir kepada Allah. Sebab ada sekarang ni dengan pengaruh politiknya, orang kata orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Muslim yang zalim. Mana mungkin? Mana mungkin di situ, kan? Sedangkan orang Muslim itu lebih tinggi kedudukannya berbanding orang yang kafir. Ya, wallah. Ni tauhid. Nak faham benda ni kena belajar tauhid. Khatamkan tauhid dulu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Apakah satu bid'ah kalau kita menetapkan bilangan suatu diri? Kalau kita maksudnya yang kita ada pun tak banyak bilangan bentuk kecuali yang dihadiskan sajalah. Ya. Macam kita beramal Allah 100 atau 500 itu hari. Okey. Bagi 100 atau sehari bagi 100 500 satu hari. Saya boleh hadis menetapkan bilangan itu. Tapi adakah bid'ah kalau kita menetapkan? Dia ada, barakallahu fik, ada lafaz-lafaz zikir dan doa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, seperti lepas solat kita ditetapkan istighfar 3 kali, ya, tasbih, tahmid dan takbir 33 kali masing-masing. Dan selepas subuh, ya, ada bacaan dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' alim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Semua ada. Ya, dan sekiranya kita amalan kita secara sendiri, nafsi, kita rasa setiap hari kita nak berselawat 100 kali tanpa kita menetapkan dia sebagai satu kewajipan. Kita nak disiplinkan diri kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda itu tidak jadi bid'ah. Yang jadi bid'ah kita menetapkan, dan penetapan itu ada kelebihan dia pula. Kena 100 kali. 100 kali baru tercapai fadilat dia. Kena 313 kali. Kalau baru tercapai hasrat dia, baru tercapai kesempurnaan dia. Yang itu tak boleh. Kita ada disiplin diri. Okey. Kita nak buat katakan X amount 500 atau mana. Okey. Takkan setiap waktu 100. Okey. Untuk disiplin tu kita mesti kata ni mesti buat. Kita indah tak indah, tak ini benda tu. Dia disiplin asalnya kita jaga yang sunnah tadi dulu. Buat yang betul-betul tetap tadi tu. Boleh jaga yang tu, yang lain kita disiplinkan benda lain. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu sehingga tergabai yang sunnah tadi tu, yang sahih tadi tu. Sebab tu hadis mengatakan jangan kamu banyakkan macam subhanallah bihamdihi subhanal azim. Tapi ada bilangan yang dicakapkan. Okey. Kata amalkan, banyakkan ringan di mulut tapi berat di timbangan. Okey. Contoh istighfar. Dia tak ada bilangan tertentu. Kita ingat istighfar, kita istighfar jelah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi lepas solat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu khusus selepas solat. Selesai solat apa semua, kita jalan nak pergi ke keluar masjid, nak pergi naik kereta semua tu, kita baca subhanallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita naik kereta daripada ATC, kan? TC sekarang kan, TC, Ta'lim Center, nak balik ke mana tadi, balik Sekam. Saya daripada TC ni sampai Sekam saya nak selawat. Tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai ke rumah. Kita nak disiplinkan diri kita, tapi kita tak menetapkan. Jangan menetapkan Allah hari ni 500, tak sampai ke 500. Tu dah jadi beban dah tu. Kita dah menetapkan sesuatu yang kita dah jadi kuasa dah. Kan? Kita guna kalkulator pula. Subhanallah. Kita boleh target lah. Maksudnya Tak perlu. Tak perlu menetapkan sampai target macam tu, tak perlu. Itu tak boleh. Melainkan kita ada kaedah macam orang nak hafal Al-Quran. Dia nak hafal Al-Quran. Kita malam pagi. Macam pagi kan. Ya. Biasanya kalau tak ada target tu tidur lah. Sebab
Sebab tu ibadah ni kita tengok dua tadi tu, ikhlas. Dan yang kedua mutabaah. Bukan banyak ke ataupun tu. Memang sikit. Kalau kira kenapa lepas solat istighfar 3 kali ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasa cukup. Orang lama orang lain tak ambil lagi. Rasa tak cukup. Tak cukup ni, kena tambah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 10 kali pula. Tu dah melanggar sunnah. Melanggar sunnah. Jadi kalau biar sedikit tapi sunnah. Biar sedikit tapi sunnah. Jadi masalah ni sebab kita tidak percaya yang Nabi ajar tu sikit tu lebih banyak daripada Betul. yang banyak yang kita buat. Betul betul. Itu jadi masalah topik dia balik tak. Betul. Tempat yang tu kita tak buat lagi. Dia tauhid tu. Kita kata macam dia antara yang memunculkan bid'ah pun pemikiran seperti ni. Dia rasa tidak cukup. Tak cukup. Ada orang dia mikot ni, Nabi mikot dia sekian ke sekian. Dia aku nak mikot daripada kubur Nabi. Kan? Itu zaman Imam Malik. Dia nak mikot dari kubur Nabi, kata ni lebih baik, lebih jauh. Akhirnya dibantah oleh Imam Malik. Kan? Dibantah bukan sebab mikot tu, sebab menyelisihi Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah. Sebenarnya bagi saya lah, dan berdasarkan fatwa para ulama ahli sunnah, kita amal yang sunnah tu, insya-Allah di situ ada keberkatan. Ya, keberkatan. Kadang-kadang kita tengok orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rugi kalau aku tak masuk ni. La ilaha illallah tu. Kan disebut dalam hadis sahih la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan sijil yang 70 yang sejauh mata memandang. Tu kan.